dan dia banyak tajuk. Jadi kita ambil tajuk ni, tajuk bab solat Jumaat. Jadi karya yang ada depan saya ni diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pahang. Dan mengikut catatan dalam kitab saya ni, kuliah kita terakhir di sini ialah pada bulan lepas. Pada 14 hari bulan 10 yang lalu. Bulan lepas kita berada pada muka surat 196. Kita membicarakan tajuk rukun khutbah. 196 kita membicarakan tajuk rukun khutbah. Banyak dah tajuk kita bicarakan. Start daripada mula kita berkenalan dengan bab yang berkait dengan solat Jumaat ini. Hukum-hukum pada mula musafir, waktu solat, hukum khutbah, syarat-syarat khutbah, bilangan hari solat Jumaat, tempat dia jemaah, banyak isu. Kemudian kita masuk kepada tajuk rukun khutbah. Kuliah yang lepas kita dah baca dah. Kita dah baca dia punya matan, dia punya daripada musannif pengarang kitab apa disebutkan. Dibawakan satu hadis Nabi SAW, hadis Jabir. Jabir radhiyallahu anhu, satu hadis daripada Jabir. Kemudian pengarang disebutkan ada beberapa perkara yang menjadi rukun khutbah. Bermula dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah, kemudian disebutkan selawat kepada Nabi, wasiat dengan takwa, baca ayat Quran dan juga doa. Kita dah bahaskan dari sudut matan dalam tajuk ini. Dan malam ini insya-Allah kita akan sambung dengan huraian hadis. Huraian hadis yang disebut, iaitu hadis Jabir, kata pengarang muka surat 196 itu. Takhrij hadis. Jadi pengarang ni dia bawakan matan dalam bahasa Arab, kemudian dia ada terjemahan, kemudian dia huraian. Sekarang ni kita masuk yang bahagian huraian. Tajuk bahagian rukun khutbah Jumaat. Okey, dia kata. Takhrij hadis. Hadis Jabir radhiyallahu anhu yang pertama diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz selengkapnya, yakni sama seperti lafaz yang disebutkan oleh pengarang dalam matan kitab Al-Muhazzab di atas. Itu kita baca dah hadis dia. Dia kata, Jabir dalam hadis ini ialah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, bukannya Jabir bin Samurah. Sebab Jabir sahabat Nabi tu dia ada dua. Jabir bin Abdullah ataupun Jabir bin Samurah. Jadi disebutkan dalam hadis ini ialah Jabir bin Abdullah, bukan Jabir bin Samurah. Kata pengarang. Pengarang kata, ayyaqra'a ayatan minal Qur'ani li hadisi Jabir bin Samurah. Kata pengarang. Kata siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi disebutkan bila membahaskan tajuk tentang rukun-rukun khutbah ni, hadis yang dibawa ialah hadis Jabir bin Abdullah ni. Hadis yang menceritakan bagaimana Nabi berkhutbah dan apa syarat-syarat yang Nabi letakkan. Jadi kata pengarang, kata Imam Nawawi, ayyaqra'a ayatan minal Qur'an di hadis Jabir bin Samurah, bahawa khatib membaca satu ayat daripada Al-Quran kerana hadis Jabir bin Samurah. Okay. Ada. Kata pengarang dia bawakan, kalau nak cari dalil yang menyebutkan kena baca satu ayat Al-Quran yang lengkap dalam khutbah, itu dalil dia hadis daripada Jabir bin Samurah. Okay. Hadis beliau adalah sahih dan telah dijelaskan sebentar tadi dalam persoalan pensyaratan berdiri semasa menyampaikan khutbah. Sebelumnya ada tajuk syarat khutbah tu kena berdiri, kan? Kemudian dia kena ada duduk di antara dua khutbah. Manakala hadis surah Qaf, ni minggu lepas, bulan lepas kita baca. Hadis bacaan surah Qaf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah pula diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya melalui riwayat Ummu Hisham bin Harithah bin An-Nu'man, seorang sahabat Nabi, bahawa beliau berkata, kata siapa dia? Kata Ummu Hisham bin Harithah bin Nu'man, sahabat Nabi, dia sebutkan bahawa ma'akhastu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jumu'atin 'alal minbari idza khataban nas. Kata apa ni? Saya tidaklah, siapa yang bercakap ni? Kata Ummu Hisham. Ummu Hisham dia kata, perempuan ni Ummu Hisham bin Harithah. Dia kata, saya tidaklah mengambil, yakni menghafal surah Qaf. Maksudnya para sahabat, sahabiah. Yang ni sahabiah ni.
sahabiah pun solat Jumaat. Di zaman Nabi ni. Zaman Nabi ni cerita, hadis ni hadis dalam Sahih Muslim. Dia ceritakan bahawa Ummu Hisham ni perempuan. Ummu Hisham bin Harisah ni, dia bila solat Jumaat dia solat sekali dengan Nabi. Biasa sahabiah ni semayang dengan Nabi. Cuma kita suasana kita ni perempuan dia tak datang lah. Suasana kita kat Malaysia kan. Jadi kalau tuan pergi Masjidil Haram, pergi Mekah, Madinah, biasa perempuan ni semayang Jumaat. Okay. Tapi dia tak menjadi kewajipan lah. Jadi Ummu Hisham ni dia kata, aku biasa semayang ikut Nabi SAW, dengar Nabi berkhutbah. Dia kata, saya tidaklah mengambil, yakni menghafal surah Qaf wal Quranil Majid. Dia kata, melainkan daripada lidah Rasulullah SAW sendiri. Baginda membacanya pada setiap hari Jumaat di atas mimbar apabila berkhutbah kepada orang ramai. Tengok sahabiah ni, sahabat ni, sahabat perempuan sahabiah ni. Sahabiah ni dia selalu ikut Nabi SAW solat Jumaat dan dia dengar Nabi ni setiap kali Jumaat. Ni kata sahabiah ni. Dia kata, setiap kali Jumaat, dia dengar Nabi SAW akan baca surah Qaf ni atas mimbar. Maksudnya bukan dalam solat. Dan solat tu satulah ketika solat. Maksudnya menjadi kebiasaan Nabi, kalau Nabi berkhutbah, Nabi akan baca surah Qaf. Dalam khutbah lah, khatib, sebagai khatib. Dia baca surah Qaf tu pada mula sampai akhir. Surah Qaf ni dalam juzuk 26. Ujung juzuk 26. Dia ada lebih kurang dalam 3 muka surat. Maksudnya Nabi dalam khutbah tu 3 muka surat surah Qaf tu dibaca. Ada lebih kurang dalam 45 ayat surah Qaf tu dibaca semua. 3 muka surat. Kita baca satu ayat sikit je. Ini 3 muka ni. Tu belum syarah Nabi lagi. Itu biasa Nabi. Setiap Jumaat Nabi baca surah Qaf. Surah Qaf. Okay. Kemudian manakala hadis yang menceritakan bahawa Nabi SAW turun dari mimbar dan melakukan sujud tilawah ketika berkhutbah pula adalah sahih dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain dengan beberapa isnad yang sahih. Kemudian poin seterusnya disebutkan, ni hadis yang kita bahaskan daripada bulan lepas. Nabi SAW, kalau Nabi ada membaca dalam khutbahnya ayat-ayat yang berkait dengan sujud, ada sujud tilawah, kan, maka Nabi akan berhenti, pusing ke arah kiblat dan Nabi sujud. Itu sabit daripada hadis-hadis yang sahih. Al-Baihaqi berkata ia sahih. Hadis yang Nabi ni sujud tu. Beliau menyebut hadis ini dalam bab-bab sujud tilawah. Dia kata pengarang, rahimahullah, kata Imam Nawawi, wa fa'alahu Umaru radhiyallahu anhu. Ia juga dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Kata Imam Nawawi, Sayyidina Umar Al-Khattab pun dia menjadi kebiasaan dia. Umar pun dia akan begitu juga. Dia akan baca dalam khutbah ayat-ayat berkait dengan sejadah ni yang terkait. Ada beberapa tempat, ada 14, 15 tempat ayat sejadah. Umar pun dia akan sujud ketika mana berkhutbah. Hadis ini sahih daripada beliau. Ia diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada beliau dalam kitab sahihnya dengan lafaz Annal Umara radhiyallahu anhu qara'a yaumal jum'ah 'alal minbari suratan nahli hatta idza jaa sajadata nazala fasajada wa sajadan nas. Disebutkan ni dalam Bukhari, dia kata bahawa Umar membaca pada hari Jumaat di atas mimbar surah An-Nahli. An-Nahli ni surah juzuk 14, akhir juzuk 14 tu. Lepas surah Hijr, sebelum surah Bani Israel, subhanallazi, sebelum surah Bani Israel. Kemudian apabila dia sampai pada ayat sujud surah An-Nahl ni, maka Umar dia akan sujud. Bila dia sujud, bukan dia sujud dia, manusia semua pun yang jadi jemaah pada ketika itu tengok khatib sujud, semua pun pakat ikut khatib tu sujud. Okey. Kemudian ada hadis bawah ni, dia ada satu ta'liq, dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman summa yajlisu summa yaqumu fa yaqra'u ayati wa yadhkurullaha. Okey, tengok sambung dia. Bahawa Umar membaca surah An-Nahl pada hari Jumaat di atas mimbar sehingga apabila sampai pada ayat sujud tilawah, beliau pun turun dari mimbar lalu sujud dan orang ramai pun sujud bersama beliau. Kemudian kata Imam Nawawi, kata pengarang, dia kata wasu'ila ata'un rahimahullahu ta'ala an dzalik.
Atta telah ditanya tentang perkara tersebut, yakni tentang hukum berdoa untuk sultan dan khutbah. Ini hadis yang depan tu dia bahaskan. Kemudian kata pengarang, kan biasanya dalam khutbah ni dia doa untuk sultan. Jadi dia orang tanya pada Atta. Atta ni seorang ulama fiqh yang cukup hebat. Dekat Mekah kalau zaman tabi'in ni memang orang cari Atta, dia kata. Beliau ialah Atta bin Abi Rabah rahimahullah. Nama Abi Rabah pula ialah Aslam. Kata. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab kami diberitahu oleh Abdul Majid daripada Ibnu Jurayj bahawa beliau berkata, saya berkata kepada Atta, lalu beliau menyebut athar di atas. Ini suatu isnad yang sahih, melainkan Abdul Majid beliau dihukum oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in sebagai thiqat, tetapi dihukum oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Daruqutni sebagai dhaif. Itu mula hadis tu dia bahaskan. Kemudian dia ada huraian dari sudut bahasa. Sudut bahasa ni saya rasa kita tak payah ambil lah. Sudut bahasa ni tak payah tengok apa, kemudian dia ada pembahagian sikit. Kita terus kepada tajuk tentang rukun-rukun khutbah. Kata pengarang, kata Imam Nawawi, dia kata, adapun hukum hakam pula, maka para ashab kita dan mazhab kita, mazhab Syafi'i, berkata perkara-perkara fardu, yakni rukun-rukun khutbah ada 5 perkara. Kita garis bawahkan 5 perkara. So dia punya rangka asas yang dia letak, seorang sebagai khatib bila dia naik nak berkhutbah, dia tahu kena ada 5 rukun dalam khutbah yang perlu disebut. Kan buka baca, tak jumpa kan. Kadang-kadang maksudnya bila khatib, seorang tu jadi khatib, dia kena tahu kena 5 rukun ni kena ada kan. Kalau tiba-tiba buka hilang ke kan, guna tab, guna komputer, tak ada ni pula, current tak ada pula, battery weak pula, sudah kalut kan. Jadi 5 rukun ni dia kena tahu. In case apa-apa emergency, dia baca 5 rukun. Ataupun dia baca teks, selai. Dia bukan sekat membaca, sepatutnya berkhutbah, yalah dia baca. Kadang-kadang terlangkau, ambil selai, terlangkau kan. Habis rukun tertinggal. Boleh berlaku. Jadi dia perlu alert lah tentang 5 rukun ni. 3 daripadanya disepakati oleh para ashab. Manakala 2 lagi daripadanya pula terdapat khilaf padanya antara para ashab kita. Mesti ada 5 rukun. 3 tu semua ulama dan mazhab Syafi'i setuju benda tu. 3 rukun tu kena ikut sama. Manakala ada 2 lagi dia berlaku khilaf. Apa dia kita bahaskan? Yang pertama, rukun yang pertama ialah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun khutbah yang pertama. Lafaz alhamdu. Lafaz dia apa? Lafaz alhamdu. Kan dia kata mula dengan alhamdulillah kan. Biasa khatib ni mula. Alhamdulillah. Lafaz alhamdulillah tu adalah wajib. Dia kata alhamdu tu wajib. Lafaz dia. Lafaz lain yang sama makna dengannya tidak boleh menggantikannya dengan sebakat kata para ashab kita. Alhamdu segala puji. Kita tak boleh ubah perkataan alhamdu tu dengan perkataan segala puji. Contohnya kita kat Malaysia ni, kita tak nak guna alhamdu. Takut orang tak faham. Guna segala puji kan. Segala puji bagi Allah. Mulakan itu. Tak boleh. Tak, dia kena guna perkataan alhamdu yang tu wajib. Tak jadi macam ni lah. Macam Turki dulu. Zaman Atatürk kan dengan azan-azan dia ubah bahasa dia kan. Ni tu dah berubah jauh lah. Tapi dalam khutbah ni alhamdu yang pertama. Lafaz lain yang sama makna dengannya tidak boleh menggantikannya dengan sepakat kata para ashab, ulama dan mazhab kita. Sekurang-kurangnya lafaz pujian tersebut ialah kita kena sebut alhamdulillah. Tu kena sebut tu. Alhamdulillah, segala pujian ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena yang pertama. Kemudian yang kedua, ada susunan yang pengarang dia letak ni. Yang kedua, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, berselawat. Lafaznya as-salatu. Jadi as-salatu kata macam solat pula kan. Solat tak. Dia kata lafaz tu, lafaz as-salatu adalah wajib. Kena ada. Maksudnya jadi khatib dia kena tahu. Dalam khutbah tu kena ada lafaz as-salah untuk berselawat, dia kata. Namun Imam Haramain rahimahullahu ta'ala menyebut daripada kata-kata sebahagian ashab ulama dalam mazhab Syafi'i, apa yang memberikan kefahaman bahawa 2 lafaz alhamdu dan as-salah itu tidak wajib. Pertama dia kata alhamdu wajib dengan as-salah tu wajib untuk selawat kan.
Tapi ada juga pendapat yang lain. Al-Haramain dia kata tak wajib. Dia kata, itu pendapat yang sebaliknya. Dia kata. Tetapi beliau tidak menukilkannya sebagai satu wajah yang diputuskan. Sebaliknya wajah yang diputuskan oleh para ashab ialah kedua-dua lafaz itu wajib. Ini dalam kalangan ulama lah bila kita bahas kan. Alhamdu dengan as-salah tu dua-dua wajib. Lafaz puji Allah dan juga lafaz selawat. Cuma dalam tu ada juga imam yang lain. Dia kata, Imam Haramain dia kata, itu tak wajib. Dia kata, cuma dia tak tulis dan kitab secara jelas. Ya. Okey, itu dua. Kemudian yang ketiga, berpesan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang ketiga berpesan. Kena berpesan kepada manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan tu bagaimana dia kata? Adakah lafaz al-wasiyah? Al-wasiyah ni maksudnya wasiatlah. Beri pesanan. Adakah lafaz al-wasiyah iaitu pesanan itu wajib? Lafaz wasiyah itu. Dalam persoalan ni terdapat dua wajah. Ada dua pendapat dia kata. Wajah yang sahih, yang betul dan dinaskan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i sendiri dia kata serta juga diputuskan oleh ashab majoriti kebanyakan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia kata lafaz tersebut tidak wajib. Dia kata lafaz tersebut al-wasiyah tu tak wajib. Bahkan ia boleh digantikan dengan apa jua lafaz yang memberi peringatan supaya bertakwa kepada Allah. Kan? Maksudnya bukan perkataan al-wasiyah tu, wasiat dia tu. Sebab kalau kita tengok balik dalam hadis Nabi yang depan tu disebut al-wasiyah. Adakah perlu ada perkataan al-wasiyah? Kan? Jadi perkataan wasiat tu dia kata tak wajib. Boleh aja gunakan apa-apa jua lafaz yang mana memberi maksud bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasa kita dengar ittaqullah tu kan. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wajah yang kedua dia kata wajah yang diceritakan oleh Qadhi Husain Al-Baghawi dan para ashab yang lain di Khurasan, di zaman di Khurasan dulu. Ni pada pendapat yang pertama lah ni. Okey. Lafaz tersebut adalah wajib. Sama seperti lafaz alhamdu untuk memuji Allah dan lafaz as-salah untuk berselawat ke atas Nabi. Okey. Kalau ikut kata Imam Syafi'i, dia kata dia sebutkan tidak wajib lafaz al-wasiyat itu untuk rukun yang ketiga. Tapi ada sebahagian pula Qadhi Iyad, Baghawi, ini ulama-ulama Syafi'i yang berada di Khurasan, belah-belah Iran sana. Dia kata lafaz itu serupa juga macam alhamdu dan juga dengan lafaz as-salah kena ada sekali wajib. Itu pendapat. Dia kata okey. Wajah ini dhaif ataupun salah kerana kita disuruh beribadat dengan lafaz alhamdu dengan as-salah. Ini kata pengarang, kata Imam Nawawi. Dia kata lafaz itu dhaif. Maksudnya yang mengatakan wasiat itu kena sebut dalam khutbah, dalam teks itu, dalam ucapan kita tak. Lafaz itu dhaif. Dia kata kerana yang disuruh adalah beribadat untuk dengan lafaz alhamdu dan juga as-salah sahaja pada beberapa tempat, yakni dalam beberapa jenis ibadat. Kata, kalau kita tengok alhamdu tu, kita baca al-Fatihah pada alhamdu, as-salah pun ada dalam solat kita. Adapun lafaz al-wasiyah pula, maka tidak ada apa-apa nas yang menyuruh dengannya atau mewajibkannya. Sebab apa ulama dia kata begitu? Sebab dia tengok perkataan alhamdu, segala puji bagi Allah, dan juga as-salah tu dalam solat banyak ibadat memang dua lafaz ini ada. Kan? Satu. Yang kedua, tidak ada nas yang jelas daripada Quran, daripada hadis Nabi yang menyebutkan al-wasiyah itu perlu disebut perkataan itu dalam khutbah. Tak ada dalil dia. Imam Al-Haramain pula berkata, ini ulama lah dan mazhab Syafi'i, dia kata, tidak ada khilaf bahawa memberi amaran tentang terpedaya dengan dunia dan segala perhiasannya adalah tidak memadai. Kerana ada kalanya orang-orang yang mengingkari segala syariat turut berpesan-pesan sesama mereka mengenai perkara tersebut. Bahkan khatib mestilah menggesa para hadirin supaya taat kepada Allah dan mencegah mereka daripada segala maksiat kepadanya. Sebab itu kalau kita tengok khutbah, dia mula khutbah tu dia kata ittaqullah kan. Untuk bertakwa kepada Allah, buat segala yang diperintah, tinggal segala yang dilarangkan. Kan mula khutbah tu peding dia macam tu kan. Nampak tak? Dia ada perkataan ittaqullah, kemudian dia ada kata buat semua yang diperintah,
tinggal segala yang dilarang. Tu, ni poin dia dekat sini. Dia dah landing dekat situ dalam berpesan kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rukun yang ketiga. Okey. Para ashab kita berkata, ucapan yang panjang tidaklah wajib dalam memberi peringatan. Bahkan jika dia berkata, taatlah kamu kepada Allah, niscaya ia sudah memadai. Ini ulama-ulama dan mazhab Syafi'i dia bahaskan. Kemudian Imam Al-Haramain melahirkan andaian mengenai keberpadaan dengan ucapan tersebut. Namun apa yang diputuskan oleh para ashab ialah ucapan tersebut sudah memadai. Maksudnya taat pada perintah Allah, yang suruh taat, yang larang tinggalkan. Cukup memadai. Kemudian Imam Al-Haramain bersetuju dengan mereka bahawa berpada dengan lafaz Alhamdu, muji Allah, lafaz As-Salah untuk bersalawat ke atas Nabi sudah memadai tanpa khilaf. Maksudnya perkataan Alhamdu tu ada pada itu pun cukup dah. Kemudian perkataan As-Salah tu pun dah cukup dah untuk memberi maksud selawat. Jika khatib berkata, so dibawakan lafaz-lafaz ni. Jika khatib dekat atas mimbar dia kata wassalatu ala nabi, dia kata semoga selawat dicurahkan ke atas Nabi, ataupun dia berkata wassalatu ala Muhammad, semoga selawat dicurahkan ke atas Muhammad, ataupun dia sebut wassalatu ala Rasulillah, semoga selawat dicurahkan ke atas Rasulullah, maka ia sudah memadai. Ni kata Imam Nawawi yang dikatakan selawat itu. Ada perkataan as-salah tu, okey. Ala Muhammad boleh, ala Nabi boleh, ala Rasulillah boleh. Okey. Kemudian jika dia berkata bagi perkataan alhamdu, dia kata alhamdu lirrahmani. Dia kata segala puji ialah milik Tuhan yang Maha merahmati, pun boleh juga. Mula biasa alhamdulillah, ditukar alhamdu lirrahman, boleh. Atau dia berkata alhamdu lirrahimi, segala puji ialah milik Tuhan yang Maha mengasihi, pun boleh juga. Dia kata maka ia tidak memadai, sama seperti jika dia berkata semasa takbiratul ihram, Ar-Rahmanu Akbaru, Tuhan yang Maha merahmati lebih besar dan lebih agung daripada segalanya. Tengok, ini dia bawa contoh-contoh yang tidak memadai. So dia kena sebut Alhamdulillah. Ni kata pengarang kata. Maka ia tidak memadai, sama seperti jika dia berkata semasa takbiratul ihram, Ar-Rahmanu Akbar. Kan kita bila takbiratul ihram, kita kena berapa? Allahu Akbar. Kena ada perkataan Allahu Akbar. Tak boleh kita takbiratul ihram tu kita tukar kepada Ar-Rahmanu Akbar. Serupa juga dalam lafaz rukun yang pertama tu memuji Allah tu kena gunakan perkataan alhamdulillah. Dia kata kalau diubah alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim, itu dia kata tidak memadai, sama seperti dia berkata semasa takbiratul ihram ar-rahmanu akbar. Maksudnya di sini wajah yang dilarang. Tak boleh, tak boleh ubah. Alhamdu kena partner dengan Allah. Alhamdulillah. Okey. Dia buat contoh sebagaimana bila bertakbir. Okey. Ataupun dia berkata akbarur rahman, lebih besar dan lebih agung daripada segala yang lain, Tuhan yang Maha merahmati. Juga dia tidak mencukupi. Maksudnya sebagaimana takbiratul ihram tu kita kena sebut Allahu Akbar, tak boleh diubah dengan perkataan lain. Begitulah ketika mana rukun-rukun dan khutbah tu tidak boleh diubah. Para ashab kita berkata, 3 rukun ini wajib dalam setiap satu daripada kedua-dua khutbah tanpa khilaf. Melainkan satu wajah yang diceritakan oleh Ar-Rafi'i bahawa selawat ke atas Nabi SAW memadai dalam salah satu daripada 2 khutbah. Ini satu wajah yang ganjil lagi ditolak. So, kita faham dekat sini, untuk rukun khutbah 3, yang pertama ni dia kena wajib ada dalam khutbah pertama dan perlu ada dalam khutbah yang kedua. Iaitu perkataan alhamdulillah, kemudian as-salatu dan juga selawat. Kemudian yang ketiga ialah berpesan dengan bertakwa. Buat benda yang baik, tinggalkan benda yang dilarang. So 3 rukun yang pertama ni kena ada. Khutbah pertama kena ada, dalam khutbah yang kedua pun kena ada. Okey.
Kemudian kata pengarang kita masuk yang keempat pula. Apa dia rukun yang keempat? Rukun yang keempat ialah membaca ayat Al-Quran. Apa yang dikatakan dengan membaca ayat Al-Quran ini? Sebagai salah satu rukun dalam khutbah. Kata Imam Nawawi dia kata. Berhubung rukun ini terdapat 4 wajah. Bila katakan tentang baca ayat Al-Quran tu dia ada 4 bentuk. 4 bentuk. Yang pertama, wajah yang sahih dan dinaskan dalam kitab Al-Um. Maksudnya yang dibawa oleh Imam Syafi'i dan kitab Al-Um. Membaca Al-Quran adalah wajib dalam salah satu daripada 2 khutbah. Iaitu dalam mana-mana khutbah yang dikehendaki oleh khatib. So rukun yang keempat ni, kalau ikut yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dia boleh baca sama ada dalam khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Tak kisah. Mana-mana boleh. Janji kena ada. Dia kata. Okey, itu wajah yang pertama. Kemudian yang kedua, wajah yang dinaskan dalam kitab Al-Buaiti dan Mukhtasar Al-Muzani, ia wajib dalam khutbah pertama dan tidak memadai dalam khutbah kedua. Ini dia bahaslah pendapat ulama. Ada pula kata Buaiti, dia kata kena dalam khutbah yang pertama. Kalau dibuat dalam khutbah kedua je tak memadai. Kena ada. Okey, itu wajah yang kedua. Kemudian yang ketiga dia kata ia wajib dalam kedua-dua khutbah. Ada juga pendapat yang mengatakan ayat Quran tu kena dalam kedua-dua khutbah. Ini satu wajah yang masyhur. Masyhur tu maksudnya glamour. Dia kata. Syekh Abu Hamid berkata wajah ini silap. Ada pula ulama dia kata wajah ni tak berapa tepat. Dia kata sampai wajib dan kedua tak sampai. Tapi masyhur. Orang biasa dengar. Itu wajah yang ketiga. Kemudian yang keempat dia kata ia tidak wajib dalam mana-mana khutbah. Ya. Ada pula wajah keempat dia katakan ayat Quran ni tidak wajib dalam mana-mana khutbah. Sama ada khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Bahkan ia sunat sahaja. Dia katakan sebagai sunat. Ini dinukilkan oleh Imam Al-Haramain, Ibnu As-Sabbagh Asy-Syashi dan pengarang Al-Bayan. Iaitu Al-Imrani sebagai satu qaul. Ada 4 pendapat nak menceritakan tentang rukun yang keempat. Bila nak baca ayat Quran itu. Kalau ikut Imam Syafi'i dan Al-Um, boleh. Khutbah pertama boleh, khutbah kedua pun boleh. Kalau ikut Buaiti, dia kata khutbah pertama kena ada. Khutbah kedua, tak payah, tak apa. Dan kalau kat khutbah kedua saja dia tak mencukupi. Kemudian pendapat yang ketiga dia kata kena dalam dua-dua. Khutbah pertama pun ada kena ayat Quran, khutbah kedua pun ada. Ini pendapat yang pelik sikit dia kata. Masyhur aja tapi silap dia kata. Dan yang keempat dia katakan tak wajib pula dekat mana-mana khutbah. Sunat saja. Itu juga ada pandangan sedemikian. Tapi kita pegang yang pertama tadi dia kata. Wajah yang tamat. Okey, dalam mazhab kita. Maksudnya kita nak pegang macam mana? Nak faham rukun yang keempat dalam khutbah ini, wajah yang tamat dalam mazhab di sisi para ashab Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i ialah membaca Al-Quran adalah wajib dalam salah satu daripada 2 khutbah. Sama ada dalam khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Bukan dalam mana-mana khutbah secara khusus. Tak. Boleh. Khutbah pertama pun boleh, khutbah kedua pun boleh. Sebagaimana yang dinaskan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Um. Itu kita pegang. Maksudnya kalau ada pendapat-pendapat yang lain, pendapat yang muktamad, pendapat yang final lah, yang dipegang. Okey. Kemudian, namun mereka berkata, bacaan Al-Quran itu sunat dilakukan dalam khutbah pertama. Ini dinaskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia kata tadi, khutbah pertama pun boleh, khutbah kedua pun boleh. Tapi kalau ikut Imam Syafi'i, dia kata sunat dekat khutbah pertama. Dia memberatkan. Dia kata kalau buat dekat dalam khutbah yang pertama letak Al-Quran, yang tu merupakan satu benda sunat. Bagi Imam Syafi'i. Itu pendapat dia. Okey. Habis itu. Rukun yang keempat itu membaca ayat Quran. Kemudian dia bawa tajuk ni, yang dibacakan ayat Quran tu banyak mana nak baca, kan? Kadar ayat Quran tu nak baca banyak mana dia kata. Okey, kadar ayat Quran yang wajib dibaca dalam khutbah tu dia kata pengarang, kata Imam Nawawi. Mereka juga bersepakat kata bahawa sekurang-kurangnya bacaan Al-Quran yang wajib dalam khutbah ialah 1 ayat sahaja. Tu pokok dia. Yang dikatakan kena baca ayat Quran tu banyak mana? Ialah 1 ayat Quran yang sempurna.
Dia kata satu ayat Quran saja. Dan ini dinaskan oleh Imam Syafi'i. Sama ada ayat itu berbentuk janji yang menggembirakan, ancaman yang menakutkan, hukumkah, kisahkan ataupun lain-lain. Tak kisah. Janji yang penting satu ayat Quran yang sempurna. Tak boleh ambil separuh. Kadang-kadang dan khutbah tu ayat tu panjang, dia ambil kat depan aja, kadang-kadang dia ambil kat tengah, kadang-kadang dia ambil dekat belakang. Jadi kalau kita jadi khatib, kita kena tengok mana. Sebelum kita berkhutbah, kena tengok mana ayat Quran. Cek dulu rukun dia. Oh, cukup ada dekat sini rukun ayat-ayat dia. Cukup sempurna ayat itu. Okey. Imam Al-Haramain pula berkata, dia kata, tidaklah jauh daripada kebenaran jika berpada dengan membaca separuh ayat sahaja. Sama ada ayat panjang maupun ayat pendek. Namun yang masyhur ialah memutuskan bahawa disyaratkan satu ayat. Bila Imam Syafi'i dia kata kena baca satu ayat sempurna, mari pendapat kedua. Pendapat kedua Imam Haramain. Imam Haramain dia kata separuh ayat pun okey dah. Dia kata, itu pendapat. Tapi itu pendapat yang masyhur. Tapi yang kita pegang ialah kena satu ayat sempurna. Kan? Okey. Imam Al-Haramain dan lain-lain berkata, tidak ada khilaf bahawa jika khatib membaca ayat summa nazar. Summa nazar ni surah Al-Muddassir ayat 74. Kemudian dia merenung dan berfikir untuk mencari hujah bagi menolak Al-Quran. Ayat tu memang summa nazar, dia kata. Maka ia tidak memadai. Sekalipun ia dikira sebagai satu ayat. Bahkan disyaratkan bahawa ayat itu memberi makna yang boleh difahami dengan lengkap. Okay. Dia kena ayat yang sempurna boleh difahami dengan lengkap. Tak boleh lah kita ambil satu ayat alif, lam, mim. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Dia kena ayat disebut di sini memberi makna yang boleh difahami dengan lengkap. Kalau dia kata summa nazar tu satu ayat. Summa nazar, dua perkataan. Satu ayat juga tapi tak boleh. Dia kena ayat satu ayat yang lengkap dan ayat itu memberi makna yang boleh difahami dengan lengkap, dengan baik. Okey. Habis tu bergantian satu rukun yang keempat. Okey. Kemudian dia buat tajuk sini membaca surah Qaf dalam khutbah. Sebab hadis tu depan tu disebut Nabi bila khutbah, Nabi kebiasaan Nabi akan baca surah Qaf. Selalu. Itu yang riwayat daripada sahabiah, dia kata tiap-tiap kali khutbah dia kata dia ikut Nabi, dengar Nabi khutbah, Nabi baca surah Qaf. Okey. Membaca surah Qaf dalam khutbah. Pengarang dan para ashab yang lain berkata disunatkan bagi khatib membaca surah Qaf dalam khutbah. Ini satu benda yang sunat. Tapi jaranglah kita tengok khutbah kita ada surah Qaf. Kalau tengok mazhab kita, mazhab Syafi'i kan, sebenarnya surah Qaf ni dia benda yang sunat dibaca dalam khutbah. Panjang tuan-tuan, kalau baca 3 muka surat, letih tunggu tu Kemudian Ad-Darimi dan lain-lain pula berkata ia sunat dibaca dalam khutbah pertama dan sunat dibaca sepenuhnya. Ini pendapat ulama lain. Darimi pula ada kata sunat tu baca dalam khutbah yang pertama, surah Qaf tadi. Kemudian sunat pula baca penuh, tak boleh baca separuh, kan? Okey. Kemudian yang pertama disebut hadis sahih dalam Sahih Muslim dan lain-lain sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Itu berdasarkan kerana sebut dalam hadis begitu. Nabi memang baca. Kemudian dia kata apa yang terkandung dalam surah tersebut daripada pelbagai peringatan, kaedah, penyabitan, kebangkitan selepas mati beserta dalil-dalilnya, perkara yang menggerunkan dan lain-lain. Sebab apa? Para ulama dan mazhab Syafi'i dia kata sunat baca surah Qaf itu sebab dalam surah Qaf ada banyak benda sebenarnya. Kalau kita faham bahasa Arab lah, sebab dia tu ada peringatan, ada tentang hukum, ada cerita tentang kebangkitan selepas mati, ada cerita tentang azab kubur. So, banyak benda dalam tu. Dia kata, okay. Kemudian disebutkan sini sujud tilawah semasa khutbah. Kan? Dan hadis sebut sujud tilawah semasa khutbah. Para sahabat kita dan pengarang berkata, jika khatib membaca ayat sujud tilawah, maka disunatkan baginya turun untuk sujud. Jika tidak boleh sujud di atas mimbar. Ini kata pengarang, kata Imam Nawawi. Dia kata ashab, ulama-ulama dan juga pengarang Imam Nawawi disebutkan jika khatib membaca ayat sujud tilawah, mana-mana ayat sujud tilawah, maka sunat hukumnya. Dia tak jadi wajib, dia jadi sunat. Turun dan juga sujud.
Jika tidak boleh sujud di atas mimbar. Atas mimbar saja dia sujud. Tak payah sampai turun ke bawah pun boleh juga disebutkan di sini. Jika dia boleh sujud di atas mimbar, maka janganlah dia turun. Bahkan bolehlah dia sujud di atas mimbar sahaja. Mimbar tu dia pusing, kemudian dia sujud. Jika dia tidak boleh sujud di atas mimbar dan mimbar pula tinggi dan dia pula bergerak dengan perlahan sehingga jika dia turun, senggang akan menjadi panjang, maka hendaklah dia meninggalkan sujud dan tidak turun. Okey, ini kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kalau kata tiba-tiba khatib tu, kan biasa khatib tempat khatib tu dah tinggi ke atas. Atas naik pula tu ada tangga, ada 30 tangga nak naik ke atas tu kan. Biasa dia sunat ada 3 tangga je tu. Dalam yang Nabi punya mimbar Nabi tu 3 nak tangga je. Dia 30 tangga naik ke atas tu. Lepas tu tempat pula tu sempit. Kalau khatib tu dia nak turun bawah, siap bawa tongkat lagi turun, pacak tongkat dulu. Dia pula sujud lagi, dia kata sudahlah. Jadi lambat. Itu yang kata Imam Nawawi. Dia kata kalau senggang tu menjadi panjang, lama. Orang pula dah berumur, turun pula slow, pelan turun kan. Dia nak ambil sunnah sujud. Jadi sujud tilawah tu. Kemudian lepas tu naik slow dia. Senggang akan menjadi panjang. Maka hendaklah dia meninggalkan sujud dan tidak turun. Kalau dalam keadaan begitu, dia tak payahlah. Ini kata Imam Nawawi. Dia kata, demikianlah persoalan ini disebut oleh sekumpulan ashab. Sebahagian daripada ulama dan mazhab kita. Dia kata, hukum ini bertepatan dengan nas Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mukhtasar. Kata Imam Syafi'i, dia kata jika dia membaca ayat sujud tilawah lalu ia turun dan sujud, maka itu tidak mengapa. Tak jadi sampai peringkat wajib. Okey, kemudian Al-Qadhi Abu Tayyib pula berkata, dia menukilkan bahawa Imam Asy-Syafi'i berkata di tempat yang lain, apa yang saya lebih sukai ialah dia tidak meninggalkan khutbah dan tidak sibuk dengan sujud. Kerana sujud itu sunat. Oleh itu janganlah dia sibuk dengan sujud daripada khutbah, sedangkan khutbah itu wajib. So, Imam Syafi'i ni dia banyak kitab dia. Al-Um pun dia disebut. Dalam kitab Al-Mukhtasar pun ada juga sebut. Ada kitab-kitab fiqh dia banyak. Yang dinukilkan oleh ulama-ulama para ashab dan mazhab. Ada tempat lain, Imam Syafi'i dia kata, khutbah ni wajib. Sujud tu sunat je. Dia kata. Jadi tak payahlah sibukkan dengan sujud tu sangat. Fokus kepada khutbah tu. Ada juga tempat yang lain. Pendapat Imam Syafi'i sedemikian. Sebab bila Imam Syafi'i ni dia ngajar, dia bersyarah, masjid ni dia ngajar, dia syarah gini, masjid sana ngajar. Jadi ulama-ulama ni duk imla', duk salin apa yang dia sebut. Okey. Sekiranya khatib turun lalu sujud, kemudian dia kembali ke atas mimbar dan senggang pula tidak panjang, maka bolehlah dia membina atas khutbahnya, yakni menyambung khutbahnya seperti biasa tanpa wajib memulakannya dari awal tanpa khilaf. Maksudnya kalau dia ada masa, dia perlu sujud kejap aja, okey, sujudlah, kemudian dia sambung khutbah. Maksudnya senggang tu pendek. Jika senggang itu panjang, dia kata Imam Nawawi, maka terdapat dua pendapat, dua qaul yang telah disebutkan oleh pengarang di sini. Dia kata, qaul yang paling sahih antara dua qaul ini iaitu qaul yang jadid. Kata, berturut-turut tanpa senggang yang panjang, mualat antara rukun-rukun khutbah adalah wajib. So, yang kita pegang pendapat yang sahih. Maksudnya kalau dia tengok dia nak sujud tu, waktu senggang tu lama, maka dia tinggalkan. Sebab takut mengganggu mualat. Mualat ni maksudnya dia kena berterusan, berturut-turut dalam khutbah. Sehingga orang nampak macam terhenti lama. Maka tak perlu, dia kata. Okey. Kalau kaul qadim, berturut-turut tersebut adalah sunat sahaja. Oleh itu berdasarkan qaul ini dia sunat memulakan semula khutbah dari awal. Jika dia membina, yakni menyambung khutbahnya seperti biasa, maka dia itu adalah harus. Maksudnya kalau qaul qadim dia mula khutbah balik. Okey. Para ashab kita berkata, jika khatib membaca satu ayat Al-Quran yang berbentuk peringatan dan dia mahu berpada dengan ayat itu sebagai pesanan takwa dan bacaan Al-Quran, maka ayat itu tidak boleh dikira untuk dua tujuan tersebut. Sebaliknya, ia hanya dikira sebagai bacaan Quran sahaja. Tidaklah memadai jika dia membaca beberapa ayat Al-Quran yang merangkumi semua rukun khutbah
kerana ia tidaklah dinamakan khutbah. Namun jika dia melakukan sebahagian rukun khutbah secara terkandung dalam satu ayat Quran, maka ia diharuskan. Ini skill lah. Skill kita bila kita dah belajar tentang yang mana rukun-rukun tu, kita kena susun elok-elok lah. Nampak? Alhamdulillah, ada selawatnya, ada baca ayat Qurannya. Okey. Habis tu rukun yang keempat, membaca ayat Quran, dan dia masuk yang terakhir, rukun yang kelima dalam khutbah. Apa dia? Berdoa untuk orang yang beriman. Ni 5 perkara rukun yang kelima. Berhubung rukun ini terdapat 2 kaul yang diceritakan oleh pengarang dan ramai ashab atau majoriti mereka sebagai 2 wajah, tetapi yang sahih adalah sebagai 2 kaul, iaitu satu, doa tersebut adalah sunat dan tidak wajib. Kerana hukum asal adalah tidak wajib. Tujuan khutbah pula ialah memberi peringatan. Inilah nas Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Imla'. Dia kata, antara para ashab yang menukilkan nas ini daripada kitab Al-Imla' ialah Ar-Rafi'i dan lain-lain. Itu yang pertama. Okey. Kemudian yang kedua, dia kata kan, ia wajib dan rukun yang mana khutbah tidak akan sah melainkan dengannya. Inilah nas Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Muzani. Maksud Imam Syafi'i ini ada berapa tempat. Dalam kitab Al-Imla' disebut begini. Dan kitab Al-Mukhtasar disebut ini adalah wajib. Kan? Dia jadi wajib. Sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang. Ini dinaskan juga oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Buwaiti dan Al-Um. Sebab bila ramai yang belajar daripada Imam Syafi'i, orang ini dia belajar, dia salin, orang ini salin. Mungkin ada yang ni tertinggal, yang ni terlepas pandang dan sebagainya. Tapi asasnya bila kita tengok ada dalam Al-Mukhtasar Muzani disebut wajib baca, berdoa. Begitu juga dalam Al-Buwaiti dan juga ada dinukilkan berdoa untuk orang-orang yang beriman. Okey. Para ashab berbeza pandangan tentang kaul yang paling sahih antara 2 kaul tersebut. Satu, dia kata majoriti ashab di Iraq, Iraq ni maksud kaul qadim, mentarjihkan bahawa doa tersebut adalah sunat. Inilah yang diputuskan oleh syekh mereka, Syekh Abu Hamid, di beberapa tempat dalam ta'liqnya. Beliau juga mendakwa bahawa doa tersebut tidak wajib secara ijma', bahkan ia hanyalah sunat. Inilah juga yang diputuskan oleh Al-Mahamili dalam 3 buah kitabnya, Sulaim Ar-Razi dan pengarangnya dan kitab At-Tanbih. Inilah juga yang diputuskan sebelum mereka oleh Ibnu Al-Qas dalam kitab Al-Talkhis. Okey, satu. Yang kedua, majoriti ashab di Khurasan. Khurasan ni sebelah Iran. Tadi sebelah Iraq, sebelah Iran pula. Mentarjihkan bahawa doa tersebut adalah wajib. Bagi orang Iran, dia kata doa tu jadi wajib. Inilah yang diputuskan oleh syekh mereka, iaitu Al-Qaffal, Syarah Talkhis, murid beliau Qadhi Husain, dan 2 murid Qadhi Husain, iaitu Al-Baghawi dan Al-Mutawalli. Inilah juga yang diputuskan oleh sejumlah ashab di Iraq, termasuk pengarang Al-Hawi. Qaul ini ditarjih juga oleh Imam Al-Haramain, murid beliau Al-Ghazali, Ar-Rafi'i dan lain-lain. Inilah qaul yang sahih lagi dipilih. Jadi maksudnya bila kita sebut doa kepada orang beriman itu, sebenarnya ada beberapa pandangan ulama dan mazhab Syafi'i, dan juga ada juga pandangan Imam Syafi'i sendiri, ada berbeza. Secara umum kita katakan doa tu wajib, rukun yang kelima. Okey, dalam khutbah manakah doa dibaca? Doa kepada orang beriman ni nak baca khutbah pertama ke nak baca khutbah yang kedua? Okey. Kata Imam Nawawi, para ashab kita berkata apabila kita mengatakan bahawa doa tersebut adalah wajib, maka tempatnya ada dalam khutbah yang kedua. Ini kata Imam Nawawi. Azan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin hadirin hadirat yang dikasihi sekalian ya. Okey, jadi kita simpulkan pada malam ini apa yang kita kongsikan bersama. Pada malam ini kita membicarakan tentang tajuk rukun-rukun khutbah. Maka secara umumnya rukun khutbah tu dia ada 5 yang disepakati. 5 rukun khutbah yang perlu ada dalam khutbah. Kemudian dibincangkan 3 yang pertama itu dia perlu ada dalam khutbah pertama dan juga khutbah yang kedua. Manakala 2 lagi rukun yang tu dia khilaf. Ayat Quran dan juga baca doa. Ayat Quran tu boleh letak pada rukun yang pada khutbah yang pertama dan juga boleh letak pada khutbah yang kedua. Kita tengok dia kata rukun-rukun khutbah yang pertama kena ada perkataan alhamdu. Dan alhamdu tu sekurang-kurangnya kena ada alhamdulillah. Alhamdulillah dia kena letak. Tak boleh kita letak ubah Allah tu kepada perkataan lain. Alhamdulillahirrahman ke Alhamdulillahirrahim yang dia buat tadi. Itu wajah yang tak boleh. Kena paling kurang alhamdulillah. Alhamdu memang tak boleh tukar dan paling kurang ada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua selawat. Selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ada perkataan as-salatu. As-salatu maka as-salatu ada as-salatu ala Nabi, as-salatu ala Muhammad. Yang tu boleh. Tapi perkataan as-salah tu kena ada. Itu khatib dia kena sebut. Kemudian itu habis rukun pertama, kedua. Kemudian yang rukun yang ketiga berpesan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berpesan dan hadis disebut al-wasiyah, wasiat itu. Adakah wasiat itu wajib? Perkataan wasiat maka tak. Perkataan tu dia tak menjadi wajib. Yang menjadi wajib pada rukun yang ketiga adalah memberi peringatan dengan sempurna, boleh difahami peringatan tersebut. Yang dikatakan ittaqullah, bertakwa kepada Allah, buat yang diperintah, tinggal yang dilarang. Itu memang kita dengar. Dalam khutbah pertama, khutbah kedua kita dengar. Itu menjadi rukun yang ketiga. Okey. Kemudian disebutkan rukun yang keempat, membaca ayat Quran. Membaca Quran ni ada khilaf. Ada khilaf baca tu bagaimana Imam Syafi'i, pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i katanya. Secara umum baca Al-Quran ni dia jadi satu yang wajib kena baca. Dan banyak kena baca, banyak mana dia kena satu ayat yang sempurna dan boleh dipahami.
Tak boleh kita ambil Yasin. Tak boleh kan. Itu pun tak boleh juga. Macam Summa Nazar dia beritahu. Kena ayat yang sempurna dan difahami. Sama ada khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Tapi bagi Imam Syafi'i dia kata sunat khutbah yang pertama, kata Imam Syafi'i. Kemudian yang terakhir adalah dia bahaskan tentang rukun yang kelima, berdoa untuk orang yang beriman. Rukun khutbah ini. Maka berdoa untuk beriman ni tempat dia ialah pada khutbah yang kedua. Perlu ada doa untuk orang yang beriman. Okey, saya rasa kita berhenti kat situ dulu. Nanti kita tengok ada tajuk-tajuk. Ini dia baru rukun khutbah, kemudian baru dia masuk isu-isu dalam khutbah. Kena khutbah dalam bahasa Arab, khutbah baca doa untuk sultan, tertib khutbah itu. Boleh ke khatib ni diganti jika dia pengsan? Macam mana pula kan? Lepas tu mazhab-mazhab lain, perbandingan tentang rukun-rukun khutbah dengan mazhab lain kan. Ada jemaah yang dengar khutbah, ada sebahagian tak dengar. Lepas tu baru dia masuk syarat-syarat khutbah itu. Tadi rukun, kemudian dia ada syarat-syarat tiap-tiap satu. InsyaAllah kita tengok pada kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu ma fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صاف صاف. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رب هذه الأرض. آتي سيدنا محمد وبعث المقام المحمود إنك